Datuk Yang di-Pertua, 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama kawanku seorang. Ya. Saya tak tahu pantun apa itu yang saya tahu. Ya. Sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, pada masa kini inventory aset operasi APMM memiliki 71 buah kapal, iaitu 11 kelas kapal dan 162 buah bot, 8 kelas bot. Bagi aset operasi udara pula, APMM memiliki 6 buah helikopter, iaitu 3 buah AW139 dan 3 buah Dolphin AS365 dan 2 buah pesawat amfibia, iaitu Bombardier CL415. Konsep operasi APMM dilaksanakan secara 24/7 dengan penugasan sebanyak 8 vessel di wilayah utara, 7 vessel di wilayah selatan, 7 vessel di wilayah timur, 6 vessel di wilayah Sarawak dan 14 vessel dioperasikan di wilayah Sabah meliputi S-Zone secara 24/7. Keseluruhan jumlah vessel yang beroperasi setiap waktu di seluruh perairan zon maritim Malaysia ialah sebanyak 42 buah. Bagi aset operasi udara pula, 4 helikopter, iaitu 2 buah AW139 dan 2 buah Dolphin AS365 dan 2 buah pesawat amfibia sentiasa diletakkan dalam keadaan kesiagaan dan boleh diterbangkan pada bila-bila masa sekiranya diperlukan, selain daripada penugasan untuk pengawasan dan latihan. Dalam usaha APMM meningkatkan kesiagaan dan operasi, agensi ini terpaksa menghadapi kekangan beroperasi di laut kerana banyak aset operasi laut yang berusia dan usang mengakibatkan kerosakan sering berlaku. Kerosakan kapal semasa beroperasi di laut mengakibatkan hubungan komunikasi terputus dan ia turut membahayakan anggota sekiranya berlaku lintas ataupun kebocoran kepada kapal. Sebanyak 50 buah kapal APMM telah berusia lebih 30 tahun, iaitu 62.5% daripada keseluruhan aset yang dimiliki. Bahkan 15 buah kapal daripada kelas sipadan yang diwarisi daripada TLDM telah berusia 50 tahun, yang mana 7 buah perlu dilupuskan pada tahun ini, manakala 9 buah kapal kelas PX Wooden Hull daripada pasukan polis Marine berusia 44 tahun telah dilupuskan pada tahun 2013. APMM akan berusaha untuk mendapatkan kapal baru melalui program pelan penggantian kapal yang diharap dapat disediakan peruntukan agar agensi ini dapat beroperasi dengan berkesan demi memastikan zon maritim Malaysia sentiasa aman dan selamat. Terima kasih. Ya. Sila Tarik Bunta. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Saya rasa soalan saya itu bertujuan untuk mengukuhkan lagi keselamatan samudera raya kita, di mana kalau mengikut jawapan Menteri tadi mengakui bahawa hampir 51 bot kapal itu yang berumur yang lebih daripada had tempoh. Jadi walaupun saya rasa dalam laporan audit telah 2011, 2012 telah berapa kali highlightkan benda ini, sedangkan maritim ini adalah kumpulan daripada 8 agensi yang menjaga lebih kurang 614,000 kilometer persegi lautan kita. Jadi saya minta kepada kerajaan supaya diambil segera tindakan ini, khususnya dalam berhadapan dengan piracy, perompakan di laut, yang mana saya minta dalam soalan tambahan saya ini, adakah statistik yang menunjukkan kurangnya atau tambahnya kejadian perompakan di laut, termasuklah isu hari ini iaitu MH370. Kalaulah disebut bahawa kita mempunyai bot yang agak bermasalah penyelenggaraannya semuanya, bagaimanakah search and rescue operation yang nak dilakukan itu dapat betul-betul berkesan untuk mencari mangsa-mangsa. Dan saya juga ingin mencadangkan, adakah Menteri bersetuju soalan saya yang akhir, iaitu hari ini Search and Rescue Team ini diketuai oleh pengarah DCA dan jawapan yang diberi serta maklumatnya huru-hara dan kelang kabut. Setujukah kalau Perdana Menteri kita sendiri yang lead SAR ini, Search and Rescue, supaya maklumat itu tidak kelang kabut dan kita dapat sumber yang tepat daripada mulutnya?
Ya, sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, saya berterima kasih di atas sokongan padu pihak daripada Yang Berhormat, dan kita harap semua pihak akan beri sokongan yang padu dalam penggantian booth yang akan dilaksanakan dari masa ke semasa. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, walaupun dalam keadaan demikian rupa, kita tahu bahawa walaupun booth selamanya 30 tahun dia kira agak berumur, tapi kita mampu mengendalikan booth 50 tahun. Mungkin melalui maintenance dan lain-lain lagi membolehkan booth itu masih boleh beroperasi macam orang, macam manusia juga yang masih boleh beroperasi setelah 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Walaupun pada masa sekarang kita mampu untuk menghadapi, cuma dengan kekangan dan kekurangan. Untuk maklumat Yang Berhormat, jumlah tangkapan bagi 2014 ini baru-baru ini terdapat 121 kes tangkapan dari pelbagai kesalahan, 8 kes pencerobohan buk nelayan asing, 4 buk Vietnam, 2 buk Indonesia dan 2 buk Thailand, dan tidak ada kes rombokan. Jadi untuk KPI Menteri untuk kes rombokan 100%, 105% sebenarnya. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, berhubung dengan SCR atau Search and Rescue untuk MH370, APM adalah merupakan agensi yang pertama sampai di tempat kejadian, oleh kerana kita memang beroperasi dan di kawasan berkenaan, dan kita telah menggerakkan aset kita untuk sampai ke tempat tersebut lebih awal. Sumbangan agensi APMM dalam mencari dan menyelamat MH370 ialah seperti berikut. Sektor Laut Cina Selatan, APMM telah melaksanakan SAR seluas 200 batu nautika radius dari titik datum, iaitu Last Known Aircraft Position, yang melibatkan 5 aset laut dan 3 pesawat udara. Bagi sektor Selat Melaka, APMM telah melaksanakan operasi SAR seluas 70 batu nautika persegi dari Pulau Jarak yang melibatkan 6 buah aset laut dan 1 pesawat udara. Sektor Pulau Kapas, ini berdasarkan laporan polis daripada seorang petani, APM telah melaksanakan operasi SAR merangkumi kawasan seluas 60 batu nautika persegi dari Pulau Kapas titik datum menggunakan 4 aset laut dan juga sebuah pesawat udara. Kita juga mendapat beberapa maklumat terkini. Ini saya tidak boleh maklumkan bagi pihak kementerian yang lain sebab ini telah diselaraskan melalui DCA, tapi saya nak maklumkan beberapa maklumat yang kita dapat, kita maklumkan kepada pihak bilik gerakan, dan hari ini kita akan bergerak ke kawasan di selatan Thailand dan juga di kawasan Pulau Andaman, termasuk juga yang ni banjaran titik wangsa ni APM tak boleh masuk sebab di kawasan TUDM. Jadi walaupun saya nak bagi tahu tentang search and rescue bagi MH370, usaha telah dibuat dengan begitu hebat, terutamanya bila negara-negara lain juga sama-sama membantu kita, termasuk di Singapura, Vietnam, China, USA, Taiwan dan juga Australia. Jadi yang ada kepada kita semua ialah berdoa semoga Allah SWT memudahkan usaha-usaha kita. Terima kasih. Ya, Kuala Nurus. Ya, terima kasih Yang di-Pertua. Isu maritim ini bukan setakat isu kapal, tapi isu prasarana. Bila berlaku isu kapal terbang MH370, maka semua orang celik mata tentang kepentingan prasarana, terutamanya di kawasan Laut Cina Selatan. Saya dapat maklumat bahawa kalau kapal perang rosak di perairan Laut Cina Selatan, terpaksa ditunda hingga sampai ke Lumut melalui perairan Singapura kerana tidak ada satu pusat maritim yang betul-betul berfungsi dengan baik dengan kelengkapan yang cukup di sebelah daripada Terengganu hingga ke Johor atau daripada Kelantan hingga ke Johor. Isunya persoalan saya ialah adakah kerajaan mempunyai hasrat merancang lebih jauh untuk mewujudkan prasarana yang lengkap bagi maritim di sebelah Laut Cina Selatan. Sedangkan maklumat yang saya dapat, ada satu syarikat yang telah menghantar paper apply grant 70 juta kepada kerajaan pusat, diluluskan tetapi kerajaan negeri Terengganu membantah
sedangkan prasarana di Bandar Kuala Terengganu dengan penambakan lauk, muara dan sebagainya yang telah mencecah ratusan juta ringgit dibelanjakan, tapi akhirnya gagal untuk dijadikan paling kurang tempat yang menyediakan prasarana lengkap bagi maritim. Itu soalan saya. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, yang pertamanya kapal-kapal kita bukan kapal perang. Kita kapal yang menjaga keselamatan dan kelengkapan ialah kelengkapan untuk tujuan tersebut. Tapi kapal-kapal yang menjaga kedaulatan negara, TLDM, dia menyediakan kelengkapan perang. Walaupun kita menyediakan senjata ringan dan sebagainya, ini adalah lebih kepada untuk tujuan keselamatan. Berhubung dengan prasarana, yang pertama sekali kita akan tingkatkan aset kita. Kemudian yang keduanya, operasi kita daripada Tok Bali, Kelantan itu sudah pasti akan diperbesarkan kerana APMM bila ditubuhkan dengan serta-merta dan terdapat aset yang telah diberi kepada APMM. Jadi kita setengah tempat kita terpaksa sewa daripada individu dan sebagainya. Dan lain lagi yang penting ialah APMM telah berjaya untuk memulakan operasi dia. Jadi macam di Kelantan saya sebut kita ada Tok Bali, tempat yang boleh kita perbaiki. Di Kelantan, di Tanjung Gelang dan juga di Johor, di Pulau Sedili. Berhubung dengan tentera laut itu sudah pasti lumut dan saya boleh jawab secara bertulis oleh menteri yang berkenaan. Tetapi di pihak APMM, usaha dan perancangan telah dibuat untuk memastikan supaya kita mempunyai tempat sendiri untuk mengendalikan operasi dan juga penyelenggaraan. Benda ini bukan dibiarkan berlalu begitu saja. Benda ini dirancang dan ditimbulkan tiap-tiap hari. Sebab kita tahu bahawa kapal kita setengah yang berusia lewat itu, dia sering rosak, tetapi kita terus beroperasi. Sebab kekangan yang ada tidak menghalang kita untuk mencapai matlamat, iaitu operasi menjaga keselamatan negara. Yang lain yang Muhammad tanya tadi, saya boleh jawab secara betul.